KPM. Wah, cikgu. Cikgu tahu, hasil pendapatan negara kita meningkat sebanyak 4.6% pada separuh pertama tahun 2021. Macam mana boleh meningkat tu Cikgu Ardani? Seronoknya berborak. Apa yang dibuatkan tu cikgu? Hai Rina. Taklah Rina. Saya dan Cikgu Musfirah ni tengah bercerita mengenai hasil pendapatan negara dalam surat khabar hari ini. Oh ya? Okey, hasil cukai negara kita berjumlah 80.2 bilion. Manakala hasil bukan cukai pula adalah 26.2 bilion. Daripada jumlah hasil cukai tersebut, 58.3 bilion adalah cukai langsung dan 21.9 bilion pula adalah cukai tak langsung. Banyak kan? Kan? Memang berita hebat tu Rina. Itulah tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya untuk 1 jam pembelajaran hari ini khusus untuk murid-murid yang berada dalam slot menengah atas, kita akan memberi fokus terhadap mata pelajaran ekonomi. Jadi untuk itu saya nak perkenalkan murid-murid kepada guru-guru penyampai kita hari ini. Ini dia comel orangnya. Bersama saya di sebelah ini Cikgu Musfirah Ahmad Salim dari merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baiklah, kita juga bersama dengan Cikgu Wan Nur Adani Yusof, merupakan Ketua Panitia Ekonomi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wangsa Maju Kuala Lumpur. Cikgu sihat hari ini? Sihat Alhamdulillah. Rina apa khabar? Sihat Alhamdulillah, dan pastinya hari ini tak sabar kita nak mulakan kelas. Dan murid-murid, kita juga sebenarnya bersama dengan Cikgu Nur Asmawati Makdin, merupakan juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Beliau merupakan guru pendidikan khas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang. Dan mungkin ramai dalam kalangan murid-murid tertanya-tanya memandangkan hari ini kita tak memakai pelitup muka. Jadi ini persoalan yang bermain dalam fikiran murid-murid. Ini merupakan slot pendidikan khas. Jadi untuk itu kami dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas membaca gerak bibir dan mimik muka kami sepanjang sesi pembelajaran. Baik, terlebih dahulu saya juga nak menjemputlah Cikgu Musfirah dan Cikgu Adani untuk mengamalkan SOP dalam studio ini, di mana kita perlu untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu, pastikan anda juga di rumah sentiasa mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan. Pakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dengan kerap ataupun mensanitasi tangan. Juga pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika berada di tempat awam. Baik cikgu, terus kita nak tahu tentang topik dalam mata pelajaran ekonomi hari ini. Apa sebenarnya yang kita nak berkongsi dengan murid-murid? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini seperti yang Rina dah bagi tahu, kita akan belajar ekonomi. So, tajuk kita pada hari ini ialah tajuk dalam tingkatan 5, iaitu ekonomi dan kerajaan. Fokus kepada hasil kerajaan. So, objektif yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini adalah okey ya, seperti yang ada di sini, iaitu yang pertama, murid-murid perlu mengenal pasti dan menghuraikan komponen cukai langsung. Yang kedua, murid-murid perlu mengenal pasti dan menghuraikan komponen cukai tak langsung. Ketiga, murid-murid perlu menerangkan jenis hasil kerajaan
bukan cukai, dan yang terakhir adalah menerangkan peruntukan saluran hasil kerajaan dalam pentadbiran kerajaan. Itulah 4 objektif yang harus dicapai dalam sesi ini. Okey cikgu, menarik nampaknya. Kita akan memberi fokus murid-murid terhadap hasil kerajaan. Dalam mata pelajaran ini kita nak mengetahui apakah cukai langsung, cukai tak langsung dan apakah pula jenis-jenis hasil kerajaan. Cikgu, kita akan memulakan kelas kita sekejap saja lagi. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kelas untuk ekonomi dalam topiknya hasil kerajaan akan kita mulakan sebentar saja lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, cikgu, permulaannya pasti cikgu dapat terangkan kepada saya dan juga murid-murid berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hasil kerajaan. Silakan cikgu. Okey, pada permulaan rancangan tadi, cikgu ada membincangkan berkaitan berita dalam surat khabar hari ini yang menerangkan berkaitan hasil negara yang meningkat sebanyak 4.6% pada separuh pertama tahun 2021. Okey, ini disebabkan peningkatan daripada hasil cukai langsung dan juga cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Okey. So ini ada kaitan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan hasil negara. Okey, hasil negara ataupun pendapatan negara bermaksud hasil pendapatan negara yang diperolehi oleh kerajaan. Okey, dalam bentuk cukai dan juga bentuk bukan cukai. Okey, apa itu cukai? Okey, cukai bermaksud bayaran dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan kepada individu dan juga firma. Okey? So, ini hasil kerajaan terbahagi kepada cukai, hasil cukai dan juga hasil bukan cukai. Okey? Manakala cukai pula dalam kategori ada dua kategori iaitu cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Okay. Baik, itu secara dasarnya apa yang dimaksudkan tentang hasil kerajaan ini yang dibagikan kepada cukai dan juga bukan cukai. Cukai itu sendiri adalah terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung. Yes, betul tu, Rina. Mudah sangat Cikgu Adani mengajar ini. Teruskan Cikgu. Okey. Cikgu Musfidah akan sambung. Baik, silakan. Okey. So, murid-murid, kita akan sambung dengan, kita akan belajar dengan cukai langsung. Okey. So, kita mula dengan hasil kerajaan yang cukai langsung ni, kita mula dengan maksud dia dulu ya. Okey, maksud cukai langsung ni ialah murid-murid kena ingat, beban cukai tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain ataupun orang lain. Kalau individu itu ataupun firma itu dikenakan cukai, dia sendiri yang kena bayar. Tak boleh pindahkan kepada beban tu kepada pihak lain. Itu maksudnya cukai langsung. Jadi kita akan bincangkan apakah jenis-jenis cukai langsung yang ada mempunyai ciri ini. So yang pertama ialah cukai pendapatan individu. Okey. Cukai pendapatan individu ialah cukai yang dikenakan kepada individu yang mempunyai pendapatan melebihi jumlah tertentu dalam tempoh 1 tahun. Okey, dia ada tahap dia lah. Maknanya bukan semua individu yang dikenakan cukai pendapatan. Okey, pendapatan yang dikenakan cukai ialah seperti pendapatan untuk perniagaan tunggal. Okey, profession seperti profesional, guru,
lawyer. Okey, seterusnya yang dikenakan terhadap gaji, allowance juga dikenakan cukai, bonus dan faedah yang diperolehi serta dividen. Semua ini akan dikirakan cukai lah. So dia ada pengiraan yang akan dikeluarkan oleh, jadualnya dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, next. Okey, seterusnya ialah cukai pendapatan syarikat. Ini ialah cukai langsung yang kedua, iaitu cukai pendapatan syarikat. Cukai yang dikenakan kepada keuntungan syarikat berhad. Okey, kena ingat yang tu terhadap keuntungan syarikat berhad. Kalau rugi tak kena bayar. Dia mesti ada untung. Okey, yang ini pada tahun 2019 lah. Cukai ini diperkenalkan semenjak tahun 2009 hingga kini, okey, adalah antara 19% hingga 24% mengikut jumlah modal berbayar. Yang ini dia ada pengiraan dia lah. Bukan semua kena bayar. Dia tengok jugalah berapa banyak modal berbayar yang disumbangkan. Okey, untuk modal berbayar kurang daripada 2.5 juta. Okey, kadarnya ialah 500,000 pertama 19%. Dan selebihnya akan dikenakan 24% itu tahap maksimum. Untuk modal berbayar 2.5 juta yang ke atas lah. So dia akan guna yang 24%. So yang ini pun ada jadual dan dia mungkin bertukar ikut keadaan ekonomi semasa, ikut keadaan perbelanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan lah. So, ikut objektif apa kerajaan nak capai. So seterusnya ialah cukai yang ketiga. Cukai langsung yang ketiga ialah cukai pendapatan petroleum. Okey, cukai ini cukai yang dikenakan kepada syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia. Okey, cukai dikenakan ialah 38% daripada jumlah pendapatan petroleum mengikut polisi semasa kerajaan. Okey, 38% ini ialah untuk tahun taksiran 2016. Mungkin kita kalau sekarang dia dah ada perubahan lah. Baik. Okey. Seterusnya cukai pendapatan koperasi. Ini yang kelima, cukai pendapatan langsung cukai langsung yang kelima iaitu cukai pendapatan koperasi. Cukai yang dikenakan kepada semua koperasi yang beroperasi di Malaysia juga. Okey, perlu membuat kenyataan pendapatan yang pendapatan dalam negara ataupun pendapatan luar negara. Dia kena panggil declaration. Okey, seterusnya merupakan untuk ini ialah merupakan cukai pendapatan yang paling sedikit lah yang diperoleh oleh kerajaan. Baik. Okey, seterusnya. Okey, baik Rina. Cikgu Musfirah, berdasarkan huraian Cikgu Musfirah tadi, cukai pendapatan individu, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi, kita slot in dulu soalan pertama. Okey, soalan yang pertama. Soalan ni untuk siapa ya cikgu? Soalan yang pertama ni kita tujukan khas untuk murid-murid kita di rumah dan juga murid kita di studio yang comel ni. Rina. Jadi saya akan menjawab soalan ini ya cikgu. Rina akan cuba menjawab saya soalan berdasarkan huraian Cikgu Musfirah tadi. Okey. Apakah tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan individu? Okey, kalau saya dengar tadi penerangan daripada Cikgu Musfirah, kerajaan mengenakan cukai pendapatan individu sebenarnya ialah sebagai hasil kerajaan. Hasil kerajaan, betul tu. Okey, yang kedua adalah untuk merapatkan jurang pendapatan antara golongan yang berpendapatan tinggi dengan golongan yang berpendapatan rendah. Okey, betul tu. Yang ketiga, sebenarnya ia juga boleh dijadikan sebagai satu alat kawalan kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi dan kemelesetan. Dan juga kemelesetan ekonomi. Betul tu. Jawapan Rina semuanya tepat. Rina dapat 3 markah penuh. Okey, di mana itulah tujuan utama kerajaan mengenakan cukai pendapatan adalah sebagai hasil utama kerajaan dan seterusnya untuk merapatkan jurang pendapatan antara golongan berpendapatan tinggi dan juga golongan berpendapatan rendah dan juga yang seterusnya untuk sebagai alat kawalan kerajaan untuk mengawal inflasi dan juga kemelesetan
pensiasatan ekonomi. So oleh kerana Rina dapat markah penuh, Rina boleh ambil 3 coklat dalam balang tu. Ambil 3. Okey. 3 saja cikgu. 3 saja. 3 Sebab markah. 3 markah penuh Rina Baik. dapat. Rezeki saya dapat 3 coklat. Lain kali bagi banyak soalan lagi cikgu. Okey, Saya dapat boleh. banyak coklat. Okey. Baik, saya dah faham, murid-murid di rumah juga dah faham menyentuh tentang hasil kerajaan ini. Tadi pun cikgu dah terangkan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan cukai. Yang kita fokuskan kepada cukai langsung. Yes. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita sambung lagi sedikit poin lagi berkaitan cukai langsung. Yang pertama iaitu duty stamp. Okey, duty stamp dikenakan kepada individu yang membuat pindah milik dokumen. Okey, so mana-mana individu yang membuat pindah milik dokumen dan disestampkan akan dikenakan duty stamp. Contohnya pembelian hartanah. Okey, seterusnya cukai langsung yang seterusnya adalah duty keuntungan hartanah yang dikenakan kepada penjual yang menjual sesuatu hartanah. So penjual tersebut akan dikenakan cukai duty keuntungan hartanah. Okey. Yang seterusnya cukai tanah. Okey, cukai tanah dikenakan kepada pemilik tanah. Okey, dan akan dikutip oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, seterusnya cukai pintu. Cukai pintu dikenakan kepada pemilik rumah kediaman. Okey, dan mengikut amount yang ditetapkan dan juga kita perlu membuat bayaran kepada pihak berkuasa tempatan. Okey, so tadi saya sudah huraikan mengenai duty stamp, seterusnya duty keuntungan hartanah, seterusnya cukai tanah dan juga cukai pintu. Itu adalah cukai langsung lain selain yang disebutkan oleh Cikgu Musfira sebentar tadi. Okey, Rina boleh ke? Boleh ingat tadi apa yang saya huraikan? Saya rasa jelas Okey. dan saya faham apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. So, kalau macam tu kita pergi ke tugasan 2. Tugasan 2. Terus ada tugasan Terus ya. ada tugasan 2. Okey. Baik. Tugasan ini untuk murid-murid di rumah untuk cuba menjawab soalan aplikasi ini dan juga untuk Rina cuba menjawab soalan berkaitan cukai langsung ini. Baik. Okey. Ahmad telah menjual tanah di kampungnya kepada Amin. Ahmad telah mendapatkan keuntungan daripada penjualan tersebut dan Amin pula akan menukarkan hak milik geran tanah tersebut kepada namanya. Okey, dekat situasi ini cuba Rina ataupun murid-murid di rumah jelaskan jenis cukai yang terlibat dalam urus niaga ataupun dalam situasi ini. Baik. Kalau dilihat dalam situasi ini, okey. ada Dua pihak. perkara yang akan berlaku. Ya, betul. Yang pertamanya kita fokus kepada Ahmad terlebih Ya. dahulu. Ahmad menjual tanah di kampung. Ya, menjual tanah. Dan mendapat keuntungan. Ya. Baik. So, Ahmad- bila dapat hasil keuntungan daripada Ya, hartanah betul. tersebut, Ahmad akan dikenakan cukai keuntungan hartanah. Very good. Betul Rina, betul. Ahmad akan dikenakan cukai keuntungan hartanah kerana Baik. telah berjaya menjual tanah di kampungnya. Betul. Manakala Amin Okey, dalam situasi Amin pula, kerana Amin yang membeli Betul. daripada Ahmad, dalam situasi ini akan berlaku proses pemindah milik. Ya, betul itu. Jadi bila berlaku proses itu, bak kata Cikgu Adani tadi, akan ada duty stamp Duty dikenakan. stamp. Betul Cikgu? Betul itu Rina. So Yeay. duty stamp akan dikenakan kepada Amin kerana proses pindah milik dokumen harta tersebut berlaku. Okey, so dekat sini kita bagi 4 markah, 4 bintang kepada Rina. Jadi kerana dapat 4 berjaya coklat. menjawab. Ya, begitu juga murid-murid di rumah. Cikgu harap murid-murid juga berjaya mendapat 4 markah penuh. Okey, Rina juga boleh ambil lagi 4 coklat dalam balang tersebut. Wah, Okey. menariknya hari ini. Senang sangat kita fokus kepada pengajaran Cikgu Adani dan Cikgu Musfira. Jawab soalan,
dapat coklat. Murid-murid kat rumah jangan risau. Boleh lakukan aktiviti ni bersama dengan rakan-rakan yang lain melalui Google Meet ataupun dengan mungkin ibu bapa. Betul. Boleh ya cikgu? Boleh. Okey, saya faham dan cukup jelas dengan pengajaran yang diterangkan oleh Cikgu Adani dan Cikgu Musfirah sendiri. Kita dah jelas tentang cukai langsung, tapi saya mungkin ada persoalan tentang cukai tak langsung, cikgu. Ya, betul. Silakan. So, cukai tak langsung saya serahkan pada Cikgu Musfirah untuk menghurai dengan lebih lanjut. Silakan Okey. cikgu. So, kita akan teruskan dengan cukai tak langsung. Okey, cukai tak langsung ni pula adalah cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Okey, itu dia punya key dia, boleh dipindahkan ialah cukai tak langsung. Okey, biasanya cukai ini akan dialihkan dengan menaikkan harga barangan tersebut dan pelanggan yang terpaksa menanggungnya. So beban itu dipindahkan kepada pelanggan sebenarnya. Itu maksudnya beban itu boleh dipindahkan kepada pihak lain. Okey, so kita akan tengok apakah cukai-cukai tak langsung tersebut. So kita ada duty import yang pertama. Okey, duty import ini ialah cukai yang dikenakan ke atas barang tertentu yang diimport. Okey, contohnya ialah rokok, minuman keras, kereta, minyak wangi, pakaian dan buah-buahan. Okey, tujuan cukai duty import ini dikenakan adalah untuk hasil negara lah. Okey, selain daripada itu, cukai ini dapat melindungi barangan tempatan kerana cukai menjadikan harga import akan menjadi lebih mahal, dan juga cukai ini juga boleh melindungi pengguna sebab kalau kita tengok rokok, minuman keras semua ialah benda yang berbahaya kepada kesihatan. Bila kenakan cukai, rokok dan minum keras ni pun akan naik harga. So mungkin ramai yang akan mengurangkan pembelian terhadap barang-barang yang seperti inilah yang membahayakan kesihatan. So seterusnya ialah duty export. Duty export ialah cukai yang dikenakan ke atas komoditi utama seperti minyak sawit, kayu balak, petroleum dan getah. Ini adalah komoditi utama Malaysia lah yang biasanya kita akan ekspor. Okey, tujuannya ialah nak mengurangkan ekspor bahan mentah dan meningkatkan pengeluaran barang siap atau separuh siap di dalam Malaysia. Kalau kita tak kenakan duty ekspor ini, mungkin ramai banyak firma akan cuba ekspor lebih mudah daripada nak mengusahakannya. Bila kena duty export, so tak nak dia orang cuba mengeluarkan barang sendiri, produk sendiri. So seterusnya ialah duty excess. Okey, apa itu duty excess? Ialah cukai yang dikenakan ke atas barang-barang tertentu yang diimport ke Malaysia atau dikilangkan di Malaysia. Okey, barang yang dikenakan duty excess ialah minuman keras, tembakau dan keluaran tembakau, motorkar, van, MPV, motosikal, pelekat dan mahjong tai. Ini macam barang-barang yang Permainan. sama juga permainan yang kita tak galak sangatlah. Okey, semua tu akan menaikkan harga. So seterusnya yang terakhir yang ni cukai jualan dan perkhidmatan. So adalah SST. Okey, cukai yang dikenakan ke atas jualan dan perkhidmatan berkuat kuasa 1 September 2018. Okey, golongan berpendapatan tinggi yang membeli lebih barangan dan menggunakan lebih banyak perkhidmatan perlu membayar cukai yang lebih banyak lah. Kalau kita tak beli, kuranglah cukai. Sebab ini dikenakan terhadap barang yang kita beli. Baik. Okey, cukai yang terusnya ialah cukai perjudian. Cukai ini ialah cukai yang dikenakan kepada syarikat perjudian yang menjalankan aktiviti perjudian berlesen di Malaysia. So, murid-murid kena tahu bahawa ada syarikat perjudian yang berlesen, ada yang tak berlesen. Yang tak berlesen kena tangkap lah. Yang berlesen boleh beroperasi tapi kita ambil cukai. Baik. Okey, seterusnya ialah levy. Okey, levy ialah dikenakan kepada majikan yang membawa barang dan perkhidmatan dari luar negara. Okey, dan biasanya melibatkan pekerja asing. So kita nak ambil pekerja asing, so kita bawa masuk Malaysia, so kita kena bayar cukai juga. Cukai itu namanya ialah levy.
Okey, so itu adalah semua cukai-cukai tak langsung yang kita perlu cover dalam tajuk ini. Okey. So kita ada tugasan yang seterusnya lah. Selepas kita dah belajar, kita kena buat tugasan. Baik, kita ada cikgu. tugasan yang ketiga. Okey. Berdasarkan huraian Cikgu Musfirah tadi, berkaitan cukai tak langsung seperti duty ekspor, duty import, levy, cukai perjudian, SST. Okey. So kita tengok soalan kat sini. Okey. Amy telah membayar cukai pendapatan individu sebanyak RM4,000 pada tahun 2018. Yeah. Beliau juga membayar duty ekspor sebanyak RM3,000 apabila membeli kereta baharu untuk ibunya. Okay, berdasarkan situasi ini, bandingkan dua jenis cukai yang telah pun dibuat oleh Amy. Okey, dekat situasi ini ada dua jenis cukai. Okey, murid-murid di rumah boleh rujuk balik ataupun tengok buku teks ataupun buku-buku nota isi-isi penting yang telah kamu catat sewaktu cikgu beri huraian. Okey, dan cuba boleh Rina? Saya cuba ya, cikgu. Cuba jawab. Okey. Amy bayar cukai pendapatan individu. Jadi cukai pendapatan individu itu adalah cukai langsung. Langsung, betul. Cukai pendapatan individu adalah kategori cukai langsung. Betul tu Rina? Gemuruh sebab nak dapat coklat lebih. Nak dapat coklat lagi. Yang kedua, katanya dia beli kereta untuk ibunya, kereta baharu. Kereta dia dikenakan duty excise. Jadi duty excise itu adalah cukai tak langsung. Adalah cukai tak langsung. So duty excise kategori cukai tak langsung. Betul tu Rina? Baik. Yang seterusnya, kalau kita lihat perbandingannya, beban cukai langsung tidak boleh dipindahkan. Beban cukai langsung tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Kepada pihak lain. Betul tu Rina. Okey, tetapi beban cukai tidak langsung, dia boleh dipindahkan kepada pihak lain. Betul tu Rina. So beban cukai langsung boleh dipindahkan kepada pihak lain, manakala beban cukai tak langsung boleh dipindahkan kepada pihak lain. Okey. So ada lagi satu kategori Rina? Okey, satu lagi kalau kita lihat ini setiap tahun berlaku. Pengalamannya kepada saya sendiri. Cukai pendapatan individu ini akan dikutip oleh LHDN ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan untuk duty excise ianya pula daripada Jabatan Custom dan Excise Diraja. Betul tu Rina. Okey. So tepat jawapan Rina. Rina telah memberi jawapan untuk perbandingan dua jenis cukai yang telah pun dibuat oleh Amy. Itu cukai pendapatan individu dan juga duty excise. Itu kategori cukai langsung dan juga cukai tak langsung. So Rina telah pun berjaya memberi jawapan yang betul. Dapat full mark. 6 markah. So Rina boleh ambil lagi coklat, 6 coklat sebab berjaya mendapat 6/6. Hari ini saya kenyang makan coklat saja, cikgu. Okey, tak payah Harap makan cukup lah nasi coklat hari tu. Cikgu. Okey, satu. Cikgu harap murid-murid di rumah juga dapat markah penuh. Okey? 6. Okey, cikgu. Saya tak sabar sebenarnya bila tengok coklat yang saya kumpul sekarang ni. Banyak ni. Rasa macam nak rasa satu lah. Tapi kita berehat sekejap boleh? Boleh. Okey. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita nak teruskan pembelajaran yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan bermanfaat ini sekejap saja lagi dalam Didik TV KPM. Nak makan coklat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita kembali semula dalam kelas ekonomi slot menengah atas. Fokus kita pada hari ini berkenaan dengan hasil kerajaan. Kita dah banyak faham tentang pelbagai jenis cukai, cukai langsung, cukai tak langsung dan menjawab pelbagai persoalan daripada Cikgu Musfirah dan juga Cikgu Adani. Kita terus nak bersama kedua-dua guru penyampai kita pada hari ini untuk kelas berikutnya. Silakan Cikgu.
Okey, terima kasih Rina. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan hasil bukan cukai. Kalau murid-murid nampak sebenarnya kita tulis hasil cukai bukan cukai tu ada silap sikit. Sebenarnya hasil bukan cukai. Okey. Alright, so ini yang bahagian kedua, hasil kerajaan, iaitu kerajaan boleh memperolehi hasil kerajaan dalam bentuk bukan cukai. So kebiasaannya memang kita dengar kerajaan dapat hasil bukan cukai kan. So kita akan tengok apakah bentuk-bentuk hasil yang kerajaan dah perolehi dalam bentuk bukan cukai pula. So kita ada kat sini ada 6 bentuk yang kerajaan boleh dapat dalam bentuk bukan cukai. Yang pertama ialah bayaran sewa, harta dan aset kerajaan. So kita kena tahu kerajaan juga ada harta seperti bangunan, ada tanah. Okey, semua tu kerajaan boleh sewakan kepada penyewa yang berminat lah, sama ada dalam negeri ataupun mungkin dalam luar negara pun mungkin ada yang nak sewa, kita boleh benarkan untuk sewa dan kerajaan boleh dapatkan hasil. Setiap bulan ke macam tu kan. Okey, itu ialah yang pertama. Yang kedua, pemberian kerajaan ataupun agensi luar. Okey, kadang-kadang kerajaan kita ni ada menjalankan, kita ada menjalankan kita ada hubungan luar lah dengan negara luar. So kadang-kadang kita buat baik dengan orang. Jadi kerajaan luar mungkin nak menyampaikan rasa terima kasih kepada kerajaan kita. So dia akan memberi sumbangan kepada kerajaan dalam bentuk wang lah. Baik. So ini pun kerajaan kita boleh terima, tapi ada tata cara penerimaan dia lah. Okey. So itu yang kedua. So yang ketiga ialah pengeluaran lesen dan permit. So seperti yang semua kita tahu, untuk mengoperasikan perniagaan dalam Malaysia perlu mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. So masa tu kita perlu mengisi borang untuk mendapat pendaftaran. So waktu tu ada kena bayar sedikit lah untuk bayar pendaftaran. Itu juga merupakan bentuk hasil pada kerajaan lah. Okey, kita panggil untuk mengeluarkan lesen dan permit perniagaan. So banyaklah permit perniagaan. So kita yang naik motosikal, naik motor, kan, naik kereta, kan kita kena bayar lesen. Itu pun mendapat hasil kepada kerajaan juga. Okey, seterusnya hasil bayaran perkhidmatan denda dan saman. Yang ini orang nak mengelak daripada melakukan kesalahan, sebab denda dan saman ni sebenarnya bila kita melakukan kesalahan undang-undang lah, mungkin kita kena buat, biasanya kita buat apa, naik motor tak pakai helmet ke apa kan, tak pakai tali pinggang keledar, tak pakai tali keledar tu, itulah, janganlah rasa kecil hati pula kena saman sebab kita menyumbang kepada negara, sebab dia kan jadi hasil kepada kerajaan kan. Tapi itu pun kita nampaklah itu pun boleh jadi satu bentuk hasil. Okey, seterusnya minta maaf, bukan saya nak menyokong buat melakukan kesalahan. Okey, sorry ya. Okey, seterusnya ialah bayaran bunga atau faedah dalam bentuk pulangan pelaburan. Okey, kita juga tahu kerajaan juga melakukan pelaburan. Kerajaan melakukan pelaburan dalam bentuk wang dan juga dalam bentuk bukan wang. Dan juga kerajaan boleh buat pelaburan dalam negara ataupun luar negara. So, semua tu akan menjadi pendapatan juga kepada kerajaan. Okey, sebenarnya untuk hasil bukan cukai ini, pulangan yang paling banyak, hasil yang paling banyak ialah dalam pada pulangan pelaburan lah. Okey, pulangan pelaburan ini merupakan pulangan yang paling banyak kepada kerajaan. Okey, seterusnya royalty petroleum dan gas asli. Okey, yang ini kita tahu royalty ialah bayaran apabila kita menggunakan sesuatu. Contoh kita menggunakan hak milik macam muzik ke apa kan. So bila kita menggunakan sesuatu, kita kena bayar penggunaan itu, kita panggil royalty. Okay, dekat Malaysia, skop royalty petroleum ni, kita tahu dalam negara kita kita ada petroleum. Okey, bila syarikat petroleum nak mengeluarkan hasil tu, nak menguruskan petroleum negara, dia perlulah membayar kepada kerajaan. Itu kita panggil sebagai royalty sebab penggunaan tersebut. Baik. Okey. Seterusnya ialah dividen dari saham syarikat kerajaan GLC. So kerajaan juga ada menyumbangkan modal kepada GLC. So dia layaklah menerima dividen daripada saham-saham sumbangan tersebut. Okey, inilah adalah antara hasil kerajaan dalam bentuk bukan
cukai, Rina, ya. Okey, baiklah. Kita dah faham dengan jelas apakah jenis-jenisnya. Tapi kita juga nak tahu berdasarkan apa yang diperolehi itu, bagaimana pula kerajaan membelanjakannya. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu akan merumuskan peruntukan hasil kerajaan dalam mentadbir urus negara. Okey, so dari aspek penggunaan hasil negara untuk perbelanjaan mengurus. Apa yang dimasukkan dengan perbelanjaan mengurus ni? Perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang setiap tahun. Okey, so perbelanjaan ini adalah untuk membolehkan kerajaan mentadbir dan juga menguruskan negara supaya lebih lancar. Okey, kalau saya boleh bagi contoh untuk perbelanjaan mengurus, yang ada banyak jenis kategori perbelanjaan mengurus, tapi cukuplah saya ambil emolumen dan juga bayaran khidmat hutang. Okey, apa maksud emolumen? Emolumen adalah bayaran gaji dan juga upah kepada penjawat awam. Okey, itu maksud emolumen. So under kategori perbelanjaan mengurus dan juga bayaran khidmat hutang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bayaran khidmat hutang? Iaitu bayaran ansuran pinjaman dan juga faedah secara ansuran. Okey, pinjaman kerajaan secara ansuran dalam negara dan juga luar negara. So itu adalah dua contoh saya beri berkaitan perbelanjaan mengurus. Okey, perbelanjaan yang seterusnya adalah perbelanjaan pembangunan. Okey, kerajaan juga menyalurkan hasil negara untuk perbelanjaan pembangunan. Okey, perbelanjaan pembangunan adalah pelaburan. Pelaburan kerajaan untuk membangunkan negara, untuk membeli aset-aset besar negara. Okey. Okey, contohnya aspek sosial, sektor perkhidmatan sosial, sektor pembangunan ekonomi. Okey, tujuannya adalah untuk membangunkan modal negara, meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan guna tenaga negara. Okey, banyak contoh di bawah perbelanjaan pembangunan. Saya bagi dua contoh, iaitu sektor perkhidmatan sosial. Okey, kerajaan membina prasarana dan juga kemudahan awam seperti sekolah kerajaan dan juga hospital kerajaan. Okey, dan contoh kedua saya boleh beri adalah dari aspek sektor pembangunan ekonomi, di mana dalam sudut pengangkutan, kerajaan membina pelabuhan, kerajaan membina jalan raya untuk memudahkan rakyat dan juga melancarkan operasi harian rakyat dan juga perdagangan dalam negara. Okey, itu perbelanjaan pembangunan dan juga perbelanjaan mengurus adalah dua aspek bagaimana kerajaan menyalurkan hasil kerajaan, iaitu hasil cukai dan juga hasil bukan cukai untuk mentadbir urus negara. Melalui perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Baik, jelas di situ murid-murid, dan pastinya ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita, apatah lagi bagi anda yang bakal menduduki peperiksaan nanti. Cikgu, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini murid-murid kita akan bersama dalam slot menengah atas mata pelajaran ekonomi hasil kerajaan di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM yang pastinya ketika ini kita sedang belajar ekonomi untuk slot menengah atas. Topik hari ini adalah hasil kerajaan. Secara menyeluruh ataupun secara dasarnya kita telah faham apa yang dihuraikan berkenaan dengan hasil kerajaan. Dan baru saja sebentar tadi Cikgu Adani dah menerangkan tentang perbelanjaan kerajaan. Cikgu pandang-pandang saya ni macam nak bagi soalan pula. Ada soalan pendek untuk Rina. Okey, boleh Rina nyatakan apakah komponen yang terlibat dalam perbelanjaan kerajaan? Ingat tak tadi? Okey, sangat ingat cikgu. Mudah untuk saya jawab. Jawapannya perbelanjaan mengurus. Betul. Dan perbelanjaan pembangunan. Ya, betul. So perbelanjaan kerajaan kita bahagikan kepada perbelanjaan mengurus iaitu operasi harian kerajaan untuk mentadbir negara, dan juga perbelanjaan pembangunan iaitu pelaburan negara. Okey. So itu yang semua tugasan kita. Baiklah, dan pastinya ini juga memberi pemahaman kepada murid-murid berkenaan dengan topik hari ini, pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Dan sebelum kita nak berakhir, kita inginkan Cikgu Muspira dan juga Cikgu Adani untuk membuat serba sedikit rumusan berkenaan dengan topik yang dipilih pada hari ini, iaitu hasil kerajaan. Silakan Cikgu. Berdasarkan sesi pengajaran kita pada hari ini, Cikgu harap murid-murid di rumah dapat menghuraikan komponen cukai langsung, cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Cikgu juga harap murid-murid dapat menghuraikan bagaimana kerajaan menyalurkan hasil kerajaan untuk membangunkan negara. Okey? Berdasarkan PDP kita sebentar tadi, cikgu pasti murid-murid di rumah dan juga Rina sendiri berjaya menguasai tajuk secara keseluruhan. Alhamdulillah. Okey. So cikgu nampak di sini Rina berjaya menggunakan semua pengetahuan yang telah diperolehi tadi untuk menjawab soalan mengikut aplikasi situasi yang telah pun diberi. Okey. Okey. So murid-murid di rumah juga boleh mendapatkan latihan-latihan yang sebentar tadi menerusi sumberku di portal D5. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat memuat turun dan juga menjawab soalan-soalan yang telah pun disediakan. Baiklah, seterusnya Cikgu Muspira. Okey, masih Rina. Just cikgu nak bagi kata-kata akhir lah. Okey, sebelum kita tamat, cikgu nak ingatkan pada semua murid di rumah, teruskan berusaha, jangan give up. Walau apa pun keadaan yang kita hadapi, teruskan belajar. Kita anggapkan apa sahaja halangan itu sebagai dugaan kita. So, itu saja dari saya. Terima kasih Cikgu Muspira dan juga Cikgu Adani. Saya sebenarnya kan malu tapi saya nak kena cakap ni. Saya dah berjaya jawab soalan tadi tu tapi saya tak dapat lagi coklat yang terakhir. Berapa saya boleh ambil Cikgu? Rina berjaya mendapat 2 markah penuh. 2 markah. So boleh ambil 2 coklat. Okey. Wah. Tahniah Rina. Tahniah Rina. Hari ini Beruntung kita dapat banyak murid yang boleh menjawab semua soalan kita pada hari ini. Kalau lepas jadi dalam kelas kan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Dan pastinya juga ilmu ini dapat dikongsikan oleh semua murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Dan kita dah berakhir sehingga kepada mata pelajaran hari ini iaitu ekonomi, hasil kerajaan. Dan terima kasih kepada Cikgu Muspira, Cikgu Wan Nur Adani Yusof dan juga bersama kita Cikgu Nur Asmawati Mak Din selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan ilmu manfaat yang sangat penting untuk murid-murid kita yang berada di slot menengah atas. Saya Hazrina Kasim mengundurkan diri dari Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu.
KPM